harga runcit minyak masak botol dikekalkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Harga runcit minyak masak tulen botol dikekalkan dari 8 Mei hingga 7 Jun ini. Bantuan diteruskan kepada rakyat meskipun harga minyak sawit mentah meningkat bulan lalu. Perbezaan harga akan ditanggung kerajaan. KPDN maklumkan harga minyak masak sekilogram kekal RM6.90, manakala 2 kilogram RM13.30. Untuk 3 kilogram harganya RM19.60 dan 5 kilogram RM30.90. Pengekalan harga runcit ini melibatkan pembayaran subsidi kepada para pengilang penapis secara tuntutan balik. Ini berdasarkan tuntutan sebenar. Harga minyak sawit mentah pada April meningkat berbanding bulan sebelumnya melepasi RM4,000 per tan metrik, sekaligus menaikkan harga runcit minyak masak tulen botol. Ini pula susulan gangguan bekalan gula paket sekilogram di Kelantan dan beberapa kawasan sekitar Terengganu. 250,000 paket gula sekilogram telah diedar KPDN kepada pemborong dan peruncit terjejas untuk pulihkan bekalan. Menterinya, Dato' Sri Salahuddin Ayub berkata, bekalan diperoleh KPDN daripada 8 pemborong utama di Kelantan. Turut dilaksana kerjasama dengan 2 pengilang utama gula negara iaitu MSM dan CSR. Sejak Sabtu lalu hingga hari ini, 4 daripada pemborong itu telah menerima 140.72 tan metrik gula daripada MSM. Ia akan diagih kepada pemborong dan peruncit mulai esok. Gangguan bekalan gula paket sekilogram di 2 negeri itu berlaku disebabkan penutupan sementara kilang gula MSM di Johor dan Perai kerana sambutan Aidilfitri. Pengumuman Perdana Menteri bagi menilai semula upah kaki tangan awam dan swasta mampu beri suntikan semangat kepada kelompok berkenaan. Ia juga bukti pengiktirafan sebaiknya diberi kerajaan buat mereka. Kami masih bersabar dan kita tahu keseimbangan kemampuan kerajaan di waktu ini amat terbatas. Kita kalau boleh dipercepatkanlah apa yang boleh disampaikan kepada kami sebagai kaki tangan awam. Kadar upah memang kami amat berbesar hatilah dengan ucapan Perdana Menteri tadi. Dan kami tak sabarlah sebenarnya menunggu berita baiklah dari sektor dari government lah. Kita tahu keadaan negara ni, keadaan ekonomi yang kurang baik. Saya rasa mungkin ini satu juga galakan yang baik kepada pekerja untuk memberi upah yang lebih tinggi lah. Sebab apa, kita tahu sendiri, kita merasa keadaan sekarang untuk barang-barang untuk rumah kan, kita beli pun memang tak terasa. Untuk anak-anak pendidikan pun kita dah terasa upah ini perlu ditambahkan. Dalam pada itu, penyelidik dan pakar akademik pula berpendapat isu gaji sememangnya perlu diutamakan. Namun beberapa perkara lain berkaitan kebajikan pekerja harus turut diberi tumpuan. Dan dalam hal ini, kita juga ingin melihat kebajikan pekerja dua-dua kalangan penjawat awam dan juga pekerja di swasta. Lain isu selain gaji diberi perhatian seperti tempat tinggal dan sebagainya. So ini sangat penting kerana saya dapati bahawa selain gaji upah, kita juga telah melihat lain-lain struktur seperti jalan raya, tol dan kawalan harga barang, dan semua tu diambil sebagai satu package dengan kenaikan gaji. Kalau tidak, kenaikan gaji tidak datang dengan keadaan aspek-aspek saya tekankan ini, maka pekerja masih lagi dalam keadaan keperitan. Saya berharap kerajaan menjalankan kajian impak kos sara hidup sebelum langkah meningkatkan gaji dijalankan. Pada masa yang sama, penjimatan yang dapat daripada perbelanjaan berhemah dan perbelanjaan yang efisien ini boleh digunakan untuk menurunkan kos sara hidup. Pada sambutan Hari Pekerja semalam, Perdana Menteri turut umumkan dana RM1 juta untuk Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPAX dan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Ia disambut baik kedua-dua badan berkenaan.
dana itu lebih kepada bentuk pengurusan institusi untuk bagaimana untuk kita membantu pekerja-pekerja di luar sana, dan dana itu juga untuk membantu bagaimana untuk kita menggerakkan kesedaran pekerja-pekerja di kalangan gabungan MTC nanti insya-Allah. Bagi tujuan untuk pentadbiran dan juga kursus-kursus keahlian, termasuk juga cadangan-cadangan balas melalui kajian-kajian yang akan dibuat oleh KIPAI sendiri mengenai dengan menggunakan peruntukan yang telah pun diberi oleh pihak kerajaan. Realitinya, kesejahteraan rakyat akan terus jadi keutamaan Kerajaan Perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha membela dan berjuang nasib rakyat akan dilaksana dengan tekad yang kuat selaras nilai-nilai murni Malaysia Madani. Mohan Chinasami ada perinciannya. Tema Hari Pekerja 2023, Pekerja Pemangkin Wadah Malaysia Madani menjadi pemangkin kepada kemakmuran dan kemajuan negara dengan mengamalkan konsep madani dalam pekerjaan. Melihat secara objektif hasil pencapaian lebih 100 hari pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerajui Kerajaan Perpaduan dan Kementerian Sumber Manusia, KSM telah memainkan peranan utama dalam membela nasib pekerja. Antara pencapaian signifikan adalah pindaan kepada Akta Kerja 1955, Akta 265 yang berikut kuasa 1 Januari 2023. Kerajaan juga berjaya memperluas perlindungan keselamatan sosial pada golongan pekerja sendiri, gig workers, di bawah Agensi Pertumbuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang menyasarkan seramai 110,000 orang bekerja sendiri atau OBS. KSM juga telah berjaya melaksanakan program di bawah Talent Corporation Malaysia Berhad, Talent Corp, iaitu program Young Employable Students YES yang menyasarkan 2,000 peserta. Selain itu, program latihan kemahiran digital untuk golongan rentan Kediri di bawah Agensi Human Resource Development Corporation HRD Corp dan latihan induksi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di bawah Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH juga laksanakan. Ia termasuk khusus peningkatan dan latihan semula digital tenaga kerja TWEC Digital yang menjadi keutamaan negara. Kerajaan Madani di bawah Pentadbir Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya harap kerajaan baru ini akan menjaga kebajikan pekerja-pekerja, sebab saya pun tengok dalam bajet tahun ini gaji menaik dan juga memberi pembaruan banyak kepada golongan rakyat. Alhamdulillah, di bawah Kerajaan Madani ini, di bawah Pentadbiran Perdana Menteri ke-10, alhamdulillah kita dapat meningkatkan gaji, dapat EPF semualah untuk kami ni driver-driver semualah. Sekarang ni kerajaan banyak komited dalam kebajikan pekerja semua. Banyak baguslah semua. Sekarang gaji pun dah naik apa semua. Alhamdulillah. Selaras dengan tema sambutan Hari Pekerja pada tahun ini, iaitu selaras dengan konsep Malaysia Madani, Kerajaan Perpaduan terus komited untuk menjaga kebajikan dan keselamatan golongan pekerja. Malah ini juga jelas menunjukkan komitmen kerajaan juga dalam memastikan pembangunan serta pekerja yang terlibat dalam pembangunan tersebut terus dipelihara kebajikan dan hak asasinya. Selamat menyambut Hari Pekerja 2023. Mohan Chinasami, RTM. Beberapa fasiliti DCIQ Bangunan Sultan Iskandar BSI dan Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB akan ditambah baik. Menteri Besar Johor Dato' An Hafiz Ghazi berkata pelaksanaannya bertujuan mengurangkan kesesakan trafik. Penambahbaikan di BSI libatkan pemasangan CCTV di kaunter, penggabungan kaunter dan ubah suai e-gate, juga pemasangan penghalang darat automatik, penambahan bumbung di M-Bike dan penyelenggaraan pendingin hawa. Di KSAB pula melibatkan kerja-kerja pembaikan bumbung di Dewan Penumpang. Penelitian sedang dibuat terhadap cadangan pemasangan penghadang jalan untuk penyuraian trafik sebelum checkpoint dan keperluan bas henti-henti dari RNR ke KSAB.
Sementara itu, waktu pertukaran shift semasa waktu puncak di kedua-dua CIQ tersebut akan dikaji. Ini bagi menyelesaikan isu kekurangan pegawai dan tuntutan allowance lebih masa, sekaligus mengatasi kesesakan di kawasan berkenaan. KDN beri jaminan kebajikan kaki tangannya dan pengguna akan jadi keutamaan. Suspek kes samsing jalanan yang didakwa menunjukkan kad kuasa polis kepada pemandu lain disahkan anggota polis bantuan sebuah bank. Menurut Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Asyari Abu Samah, kejadian di Lebuh Raya Duke yang tular itu disahkan berlaku kemarin. Suspek yang tampil ke Balai Polis mendakwa berbuat demikian kerana pemandu sebuah lagi kereta memandu secara berbahaya dan mengganggu perjalanannya. Kes terbabit diklasifikasi sebagai rujuk kepada magistrat. Susulan itu, tindakan lanjut akan diambil selepas perkara berkenaan dirujuk kepada agensi polis bantuan terbabit. Nasib pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali berhubung pertuduhan mengabai dan menganiaya remaja perempuan sindrom Down dikenali Bella akan diketahui esok. Hakim Izralizam Sanusi menetapkan tarikh itu selepas pihak pembelaan selesai memanggil 8 saksi pada 10 Mac lepas. Siti Bainun diarah bela diri atas 2 pertuduhan mengabai dan menganiaya Bella 13 tahun hingga mangsa cedera fizikal dan emosi di sebuah unit kondominium di Wangsa Maju antara Februari dan Jun 2021. Tertuduh berdepan hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. 4 termasuk 2 kanak-kanak terselamat selepas berjaya keluar dari kediaman mereka yang terbakar. Insiden di Kelang pada awal pagi tadi itu dipercayai terjadi ketika mereka sedang tidur. Menurut Ketua Pusat Gerakan Operasi Bomber Selangor, Zulfikar Jaafar, panggilan kecemasan mengenai kejadian di Kampung Hamid Tuah itu diterima pukul 1.35 pagi. Sebaik tiba, mereka mendapati 50% daripada premis terbabit sedang terbakar. Semua mangsa berjaya keluar menyelamatkan diri terlebih dahulu tanpa mengalami kecederaan. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 2 pagi. Punca sebenar insiden dan jumlah kerugian sedang dikenal pasti. வெப்ப அலை உடலுக்கு கேடு, உயிரையே பறிக்கக்கூடியது. அதிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்ள என்ன வழி? Vaksin di bawah program imunisasi kebangsaan diberikan kepada semua kanak-kanak yang berumur di bawah 2 tahun. Bayi akan menerima suntikan BCG dan hepatitis B sejurus selepas kelahiran. Vaksin 6 serangkai diberikan pada umur 2, 3 dan 5 bulan. Vaksin pneumokokal pada umur 4 dan ke-6 bulan. Vaksin MMR diberikan pada umur 9 dan 12 bulan. Vaksin pneumokokal dos penggalak diberikan pada umur 15 bulan. Vaksin 6 serangkai dos penggalak diberikan pada umur 18 bulan. Jalani tanggungjawab anda sebagai ibu bapa bersama lindungi vaksin berkesan. Kita beralih ke info niaga. MDEC buka permohonan baharu bagi 3 geran utamanya mulai hari ini sehingga 1 Jun 2023. Ini melibatkan Geran Kandungan Digital DCG, Geran Malaysia Digital Export MDXG dan Geran Pemangkin Malaysia Digital MDCG. DCG memfokuskan kepada pembangunan industri kreatif digital, menyediakan 4 cabang geran lain. Kesemuanya menawarkan geran bernilai RM150,000 hingga RM2 juta merangkumi 4 bidang kandungan digital iaitu animasi, permainan digital, komik digital dan teknologi kreatif. MDXG pula bertujuan menyokong pengembangan syarikat teknologi tempatan untuk mempelopori pasaran antarabangsa.
Manakala MDCG menyasarkan pembangunan teknologi dan inovasi yang berdaya saing, permohonan terpilih perlu menghadiri sesi pembentangan dijadualkan berlangsung Jun ini dan keputusan dijangka akan diumumkan pada Julai 2023 tertakluk kepada jumlah permohonan yang diterima. Pemohon berminat boleh melayari laman web tertera untuk maklumat lanjut. Perkeso lanjutkan tempoh pelaksanaan bulan pemutihan kepada 2 bulan berbanding hanya sebulan sebelum ini. Tujuannya beri kesempatan kepada majikan untuk mendaftar dan carumkan pekerja yang digajikan bagi operasi perniagaan. Kita memberi peluang yang agak panjang sebab dari pengalaman yang kita laksanakan sebanyak 13 ops pemutihan, kita dapati ramai di antara mereka yang mungkin tidak sedar ataupun mungkin mesej yang sampai itu lewat. Jadi atas dasar itu kita dapati masih ramai lagi yang masih belum didaftar. Bulan pemutihan bermula semalam dan akan berakhir 30 Jun ini. Ketika tempoh tersebut, Perkeso akan turut pergiat hebahan bagi menggalakkan para majikan mendaftar dan mencarum pekerja masing-masing. Kegagalan majikan untuk mendaftar boleh dikenakan tindakan pengkompaunan dan pendakwaan selain dikenakan faedah caruman lewat bayar FCLB pada kadar 6% tahun atau setiap hari caruman lewat dibayar. Susulan bulan pemutihan, Perkeso akan melaksanakan Ops Kesan 2023 pada Julai tahun ini bagi memastikan pekerja mendapat pelindungan keselamatan sosial. Bursa Malaysia dibuka lebih tinggi pagi tadi didorong belian semasa harga rendah yang sederhana selepas cuti panjang pada hujung minggu. Setakat pukul 12.27 tengah hari, Bursa Malaysia naik 5.48 mata kepada 1,421.43 mata. 3 kaunter saham aktif antaranya Hong Seng naik setengah sen kepada 13.5 sen, Vitas meningkat setengah sen kepada 5 sen dan Tawin kekal rata pada 5 sen. Manakala saham yang mencatat keuntungan APB naik 20 sen kepada RM1.39, Time.com bertambah RM19 kepada RM5.68, manakala Hon Leong Bank meningkat 14 sen kepada RM20.28. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada hari pertama dagangan bulan ini. Mata wang tempatan diramal bergerak sekitar paras RM4.46 hari ini berikutan sentimen pasaran yang kekal tidak menentu. Setakat 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.45 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.33 dan berada pada 3.24 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.57 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.89 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.02. Polis Diraja Malaysia akan memberikan kadar khas bayaran saman bermula 21 April sehingga 21 Mei 2023 bagi semua saman trafik PDRM kesalahan tahun 2022 dan sebelumnya. Setiap saman boleh diuruskan dengan kadar harga RM50 dan kadar khas ini tidak terpakai bagi saman trafik yang dikeluarkan pada tahun 2023. Perkembangan luar negara, konflik di Sudan semakin bertukar jadi malapetaka besar-besaran. PBB beri amaran negara-negara jiran Sudan akan terjejas. Ia kebimbangan serius yang harus diberi perhatian masyarakat global. Pertempuran di Sudan masih berterusan meskipun gencatan senjata sudah dipersetujui. Situasi itu boleh memaksa 800,000 individu jadi pelarian susulan kebimbangan nyawa mereka terancam. PBB percaya 815,000 orang mungkin sudah larikan diri ke 7 negara jiran. Kira-kira 580,000 daripadanya rakyat Sudan. Bakinya pelarian sedia ada yang tinggal sementara di negara itu.
Hari ini, pertempuran di Sudan masuk hari ke-17. Konflik membabitkan tentera Sudan dan pasukan separa tentera memuncak pada 15 April lalu. Setakat semalam, ratusan individu terbunuh manakala ribuan lagi cedera. Ahad lalu, kedua-dua pihak sepakat lanjutkan gencatan senjata selama 72 jam meskipun sebahagian besar gencatan senjata terdahulu gagal dipatuhi. Semalam, serangan udara dan berdelan artileri terus kedengaran di Khartoum dan bandar bersebelahan. Kira-kira 100,000 tentera Rusia jadi mangsa dalam tempoh 5 bulan negara itu menceroboh Ukraine. Lebih 20,000 daripadanya maut, manakala 80,000 lagi cedera. Jurucakap Majlis Keselamatan Kebangsaan Amerika Syarikat John Kirby berkata dianggarkan separuh daripada tentera Rusia yang terbunuh adalah askar upahan. Mereka direkrut syarikat tentera upahan Wagner yang kebiasaannya memilih anggota dalam kalangan bekas banduan Rusia. Lokasi tumpuan serangan di timur Ukraine terutama Bakhmut. Bagaimanapun, Rusia gagal dikuasai kawasan yang disifatkan strategik dan penting itu. Sekurang-kurangnya 6 orang maut selepas terlibat dalam kemalangan jalan raya membabitkan kira-kira 100 buah kenderaan yang disebabkan ribut debu yang melanda wilayah Illinois, Amerika Syarikat semalam. Pihak berkuasa memaklumkan lebih 60 buah kenderaan penumpang dan 30 buah kenderaan komersial termasuk 2 trak terbakar dalam kejadian itu. Manakala 30 mangsa berumur 2 hingga 80 tahun dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Pada 2021, 8 orang maut dalam kemalangan serupa di Utah apabila ribut pasir menyebabkan beberapa siri kemalangan melibatkan 22 buah kenderaan. New York Times menerusi laporan khasnya mendedahkan bekas timbalan Menteri Pertahanan Iran Ali Reza Akbari yang dihukum gantung pada Januari lalu benar-benar jadi ejen perisik British MI6. Menurut berita yang diterbitkan semalam, Akbari mula bocorkan maklumat sulit program senjata nuklear Iran kepada British pada 2004. Warga Iran British itu menyembunyikan aktivitinya itu selama 15 tahun. Pada 2008, seorang perisik kanan MI6 menyatakan kepada pihak berkuasa Israel bahawa British bekerjasama dengan seorang mata-mata dari Iran yang memiliki maklumat penting tentang aktiviti nuklear Tehran. Akbari turut dilapor menyerahkan senarai nama kira-kira 100 pegawai tertinggi Iran kepada British. Ini termasuk saintis nuklear Iran Mohsin Fakhrizadeh yang terbunuh selepas diserang pada 2020. Israel didakwa jadi dalangnya. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Perkembangan Sukan SEA Kamboja 2023, sukan bola sepak bawah 22 tahun, negara mampu melepasi kumpulan maut sekiranya beraksi pada tahap tertinggi. Keyakinan itu disuarakan Presiden FAM Dato' Hamidin Mohamad Amin ketika diminta mengulas mengenai peluang Malaysia melepasi Vietnam dan Thailand untuk mara ke separuh akhir. Mereka perlu fokus dan bersedia untuk berkorban kerana perlawanan kalau kita nak jadi juara ni kita terpaksa berkorban lah. Berkorban tu maksud dia dengan latihan dan juga dengan komitmen yang tinggi, dengan nawaitu yang tinggi sebelum pergi ke Cambodia. Jadi mereka faham dan tak mustahil tim ni akan pergi jauh walaupun dikatakan pasukan Malaysia berada dalam kumpulan maut.
Selain Vietnam dan Thailand, Malaysia juga perlu melepasi cabaran Laos dan Singapura dalam saingan kumpulan B. Perjalanan skuad bola sepak negara di Tamasya Dwi tahunan pada edisi lepas terhenti di peringkat separuh akhir selepas tewas 0-1 kepada juara bertahan Vietnam. Menjelang pertemuan Liga Perdana Inggeris, Arsenal menentang Chelsea awal pagi esok. Pengurus Arsenal Mikel Arteta mahu anak-anak buahnya segera bangkit mencatat kemenangan berdepan Chelsea sekiranya masih bercita-cita menjulang trofi kejuaraan. Beliau juga mengakui mental The Gunners kini tidak berada pada tahap terbaik selepas dibelasah Manchester City 4-1 minggu lalu. It was a big night and we didn't produce the performance that we wanted, and we deserve to lose the game and we have to move on. Sementara itu, pengurus interim Chelsea sedar perlawanan berdepan Arsenal bakal menjadi sukar kerana skuad kendalian Mikel Arteta itu amat memerlukan tiga mata. Well, we're not in a great moment, are we? But I think, I've been able to live this now for a few weeks, and I also lived maybe 10 years of incredible success here and saw that continue and was part of it again and then saw it continue. And I think it can be pretty normal if you look at history of all the top clubs in the league of moments of tough periods. Our opponents tomorrow are a good example of that. They want to be challenging for Premier Leagues and they are. Arsenal kini berada di tangga kedua kumpulan mengumpul 75 mata manakala Chelsea sekadar menghuni tangga ke-12 Liga dengan 39 mata. Tenis terbuka Madrid, pemain Greece Stefanos Tsitsipas mara kepusingan 16 terakhir selepas pengedepikan pemain Argentina Sebastian Baez dalam aksi sengit 3 set. Tsitsipas yang berada di ranking ke-5 dunia mara dengan kemenangan 7-5, 3-6, 6-3. Berdepan pemain di ranking ke-31 bukan tugas mudah buat Tsitsipas yang terpaksa mempas pula sebelum menang set pertama 7-5. Pemain berusia 24 tahun itu tunduk set kedua 3-6 selepas gagal menyanyi aksi bertenaga ditampilkan Baez. Tsitsipas bagaimanapun kembali bangkit memperkemas aksi dan mengungguli set ketiga dengan kemenangan 6-3. Tsitsipas bakal bertemu pilihan tuan rumah Bernabe Zabata Miralles yang sebelum ini menewaskan wakil Rusia Roman Safiulin. Sementara itu, pemain China Zizhen Zhang mencipta kejutan mengecewakan pilihan ke-11 dari Britain Cameron Norrie dengan keputusan 2-6, 7-6, 7-6. Zhang bakal depan pemain Amerika Syarikat Taylor Fritz dalam saingan 16 terakhir. Sukan Si Kemboja 2023. Skuad bawah 23 tahun negara kini menggalas cabaran bagi memburu ibu segalpingan. Rabu 3 Mei, saksikan perlawanan bola sepak Malaysia bertemu Laos 8 malam di saluran OK dan saluran sukan RTN. Saksikan juga secara penstrima langsung di RTM Click. Eksklusif hanya di RTN. Berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia bersama RTM untuk dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.